Okey, baik. Kata wasiat tadi adalah mengikut kepada apa yang ditentukan oleh syariat, iaitu termaktub pada 1/3 daripada harta dia. Baik, jika wasiat melebihi daripada 1/3, maka dalam hal tersebut ada dua pandangan dalam kalangan ulama. Pertama, wasiat tersebut tidak sah. Ini kerana Nabi telah jelas memberitahu berkenaan dengan hanya portion 1/3 sahaja. Ini secara mutlak lah ni. Waris tak benar ke, waris benar ke, mutlak. Ada di kalangan sebahagian lagi para ulama yang bagi tahu bahawa boleh untuk lebih daripada 1/3. Harta kita tu untuk kita waris, untuk kita wasiatkan dengan syarat ada persetujuan daripada waris. Daripada waris. Jadi kalau misalnya kita ada 3 orang anak, tak apalah, bagilah harta kita ni pada sebab yang jaga kita ni duduk dekat dengan adik-beradik kita. Duduk dengan siapa? Dekat kakak kita. Kan kakak kita ni lah, bila anak kita duduk jauh, jadi dialah yang tengok kita ni. Jadi pada waktu tu kita nak bagi lebih pada kakak kita. Kakak kita pun susah. Ya, anak kita pun dah senang, kita bagi portion lebih kepada kakak kita. Jadi anak-anak kita ni pun tak apalah, depa ni setuju untuk lepaskan bahagian depa. Depa kata boleh untuk bagi 2/3. Maknanya pada waktu tu boleh untuk dia bagi lebih lah kepada siapa yang dia nak bagi. Berwasiat kepada waris. Berwasiat kepada waris. Berwasiat kepada waris ni tadi yang kita bincangkan sikit tadi, iaitu berkenaan dengan berwasiat kepada ahli waris. Wasiat kepada ahli waris adalah tidak sah. Tidak sah berwasiat kepada ahli waris. Jadi ahli waris yang berhak mendapat harta faraid, maka tidak sah untuk kita wasiatkan. Hak ni itu berdasarkan kepada hadis yang jelas. Berdasarkan kepada hadis yang jelas. Menerusi Anas bin Malik yang menyatakan bahawa la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat kepada waris. Ini jelas. Dan hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, la tajuzul wasiyatu liwarithin illa an yasha'a alwarathah. Tidak harus berwasiat kepada waris kecuali jika dikehendaki oleh ahli waris. Maknanya kalau ahli waris membenarkan, boleh untuk diberikan kepada ahli waris. Maknanya kita pun tahu yang ada adik-beradik kita ni yang susah. Kan ada adik-beradik yang susah. Jadi ayah kita ni nak bagi lebih pada salah seorang daripada adik-beradik, dengan syarat adik-beradik yang lain semuanya setuju. Kalau salah seorang tak setuju, kita bagi hak milik dia, yang lain bedak yang ikut hak lebih tadi lah. Tapi hak seorang tadi yang tak setuju tadi, dia dapat hak faraid dia. Tapi kalau hak lain tu tak apalah, mereka nak bedak sama mereka sendirilah. Kalau dia nak bagi lebih pada orang ni dan sebagainya. Tapi kalau itu yang tak dipersetujui oleh seorang. Tapi kalau semua tak setuju, tak boleh lah. Kalau semua tak setuju, tetap pada 1/3 sahaja daripada kadar wasiat tersebut. Tak boleh lebih daripada kadar tersebut. Okey, kita ada 2-3 minit lagi. Ada soalan? Ya. Okey. Okey.
Okey, terima kasih di atas soalan yang diajukan yang pertama. Yang kedua tadi berkenaan dengan wasiat tadi. Kan wasiat tadi. Bila misalnya kita bagi tahu masa perbincangan had lalu, bila penerima wasiat ini, pemberi wasiat ada syarat dia. Kan, rukun pemberi wasiat. Had tu penting bila pemberi wasiat tu. Pemberi wasiat ini bila syarat dia apa? Mesti melakukan serahan itu secara sukarela. Secara sukarela tanpa menyebabkan dia punya ada gangguan. Seperti sakit, kena paksa dan sebagainya, hak tu dah dibincangkan. Jadi misalnya kalau berlaku pindah milik dalam keadaan dia uzur. Kan, dalam keadaan dia uzur, dalam keadaan nyanyuk misalnya. Bila nyanyuk ni dia senang untuk pujuk lah, untuk pujuk sebab dia punya diri dia tu dah berbeza. Kan, kita boleh pujuk, ajak pergi makan, datang rumah, kerap dan sebagainya, senang kita nak bagi, kita nak suruh dia sign tu. Jadi kalau berlaku dalam keadaan macam tu, maka wasiat yang dibuat tadi tidak sah. Tidak sah. Dan situasi yang lain apa lagi? Misalnya dia, kalau dia melakukan tukar nama harta dalam keadaan ialah dia masih hidup lah. Masih hidup dalam keadaan dia sedar. Dalam keadaan dia sedar, dia tukar nama. Kan, bagi dekat pejabat tanah, tukar nama. Kalau keadaan yang macam tu, maka pertukaran tersebut sah sebab dia bagi tu dengan sukarela lah. Maknanya bila dia hidup tu, dia nak bagi pada siapa, nak hibah pada siapa, nak buat pemberian pada siapa, ikut dia lah. Ikut dia kalau dia nak bagi. Tapi kalau misalnya wasiat ni sebab dia bagi dan berlaku pindah milik selepas mati, had tu dia ikut wasiat punya kadar lah. Tapi kalau dia pindah, dia punya pejabat tanah pindah waktu dia hidup, had waktu dia hidup tu, waktu tu sah lah pemberian dia. Sah pemberian. Kalau wasiat dalam keadaan dia uzur, nyanyuk ataupun dipaksa dan sebagainya, hak tu kita dah panjang lebar bincang pada kuliah yang lalu, berkenaan dengan hal tersebut.